Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera, nama saya Cik Muhammad Ashraf bin Cik Zalukis, nombor matrik C20A0955. Okey. Okey, saya akan membentangkan tentang isu dadah dalam kalangan remaja. Okey. Okey, Langkawi 25 Jun, sebuah operasi penangkapan oleh agensi anti dadah kebangsaan AADK Kedah. Dalam operasi itu, seramai 50 individu ditahan dalam serbuan di beberapa lokasi di Kuala Ulu, Melaka dan Kedawan. Namun hanya 41 individu berusia antara 16 hingga 50 tahun didapati positif dadah. Seorang suspek remaja berusia 16 tahun disoal siasat dan mendapati bahawa beliau sanggup tidak makan dan menyimpan wang saku yang diberikan oleh ayahnya untuk membeli dadah. Remaja itu juga turut mengaku terbabit dalam permainan dadah sejak tahun lalu apabila jirannya yang berusia 18 tahun menyuruhnya mengisap dadah. Pelajar tingkatan 4 itu juga turut berkata dia juga berulang kali untuk berhenti mengisap dadah, namun gagal setelah najis itu sudah menguasai dirinya. Di dalam garah kanan penguasaan dan keselamatan AADK Kedah, Nasrul Din Abdul Rahman berkata bahawa tangkapan penagih dadah dalam operasi ini kali ini semakin meningkat, menjadikan jumlah keseluruhan mencapai 219 orang. Menurut beliau lagi, penambahan ini berikutan serbuan di beberapa daerah iaitu di Langkawi, Pelda, Lubuk Mebau, di Badan Terap, Kuala Kedah, Pulau Pasu dan Pulau Muda. Hal ini menyebabkan jumlah individu yang ditahan adalah seramai 245 orang, namun hanya 219 orang positif, yang mana 213 orang adalah lelaki dan 6 wanita. Okey, sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Anandrau, nombor matrik C201384 akan memberikan serba sedikit fakta mengenai penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah menjadi isu utama di kalangan penduduk negara Malaysia. Fakta menunjukkan sepanjang Januari hingga bulan Jun, penagih baru dikesan berjumlah 8,964 orang, meningkat 50.44% berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Masyarakat Malaysia semua berisiko dan tidak mempunyai kekuatan diri dan berisiko lebih tinggi untuk mudah terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Fakta penyalahgunaan dadah antara golongan tempatan. Golongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah penyalahgunaan dadah ialah kaum belia. Perangkaan yang lalu membuktikan bahawa dari jumlah penyalahgunaan dadah yang dikesan kira-kira 65% adalah terdiri daripada kaum belia yang berumur antara 20 hingga 29 tahun. Ini jelas menunjukkan bahawa golongan muda yang sepatutnya menjadi tunjang utama negara terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah ini. Nama saya Intan Natasha binti Cik Saad, bernombor matrik C20A1006. Antara faktor berlakunya jenayah dadah dalam kalangan masyarakat. Faktor persekitaran sosial. Faktor persekitaran sosial merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat Malaysia, terutama di dalam kalangan remaja. Faktor persekitaran sosial ini juga boleh dikaitkan dengan pengaruh luar seperti pengaruh rakan sebaya yang mempunyai pengalaman mengambil dadah serta pengaruh persekitaran tempat tinggal yang terdedah dengan aktiviti sosial yang tidak terkawal. Sebagai contoh, bagi golongan baru iaitu remaja, ia akan mula ingin berjinak-jinak, ingin mencuba sesuatu yang baru dengan menghisap rokok, menghisap vape dan shisha, meminum air ketum yang dicampur dengan bahan boleh menghayalkan, mengambil dadah yang lebih kompleks seperti candu, heroin, syabu ais, ganja, GHB dan sebagainya. Penglibatan dalam salah guna bahan yang berbahaya dijangka lebih ramai remaja terlibat, terutama dalam kalangan pelajar sekolah. Jika perkara ini tidak dibendung dan tidak diambil langkah awal bagi menangani isu ini, maka lebih banyak golongan, terutama sekali golongan remaja ini, akan direkrut sebagai penagih dadah lebih banyak pada masa akan datang. Selain itu, faktor kekurangan kasih sayang dari ibu bapa dan keluarga. Statistik menunjukkan peningkatan bilangan penagih dadah dalam golongan masyarakat, terutama golongan remaja, disebabkan oleh ibu bapa. Hal ini berlaku akibat daripada kekurangan hubungan kasih sayang yang dipercayai sentiasa menjadi punca gangguan personaliti yang menyebabkan tingkah laku agresif dan antisosial. Sesetengah ibu bapa ada yang bersikap tidak peduli dan sering mengabaikan keperluan anak-anak mereka iaitu dari segi keperluan makanan, pakaian serta tempat tinggal. Malah mengabaikan dengan siapa mereka berkawan dengan tidak pernah memberi wang belanja sekolah kerana kesibukan bekerja. Justru, remaja berasa terabai dan kurang kasih sayang daripada keluarga dan mereka akan melibatkan diri dengan penyalahgunaan dadah. Seterusnya, faktor kecenderungan diri sendiri dan bukan orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka hanya berfikir untuk mendapatkan keseronokan semata-mata tanpa memikirkan kesan yang bakal ditanggung oleh diri sendiri dan keluarga. Sebagai contoh, faktor-faktor umum yang ketara apabila seseorang itu mengambil dadah supaya mereka dapat melupakan semua masalah
yang membebankan mereka. Nama saya ialah Nabila binti Mumin, nombor matrik C20A1152. Saya akan membincangkan faktor yang seterusnya. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh daripada media sosial. Remaja ialah suatu peringkat umur di mana mereka mudah untuk mengikut dan mencuba suatu hal yang baru. Oleh hal yang demikian, mereka mudah terdedah dengan kisah yang berwatakan penagih dadah yang menunjukkan cara-cara penggunaan dadah. Selain itu, tekanan hidup juga mampu untuk mendorong seseorang remaja untuk melakukan gejala sosial. Ia berlaku kerana desakan daripada ibu bapa yang diberikan kepada anak-anak untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran bagi memperolehi kejayaan tanpa memikirkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Tekanan demi tekanan yang diberikan mampu untuk mendorong anak tersebut melakukan gejala sosial seperti menaiki dadah. Akhir sekali ialah faktor penghayatan agama dalam diri seseorang. Ia juga merupakan penyumbang kepada peningkatan kes masalah jenayah yang semakin meningkat di negara ini. Hal ini kerana golongan remaja kurang menghayati secara mendalam mengenai ilmu agama yang diperolehi daripada keluarga dan guru. Kesannya, nilai peribadi Islam seseorang menjadi tidak kuat sehingga mudah terjerumus dengan penagihan dadah di usia remaja. Saya, Nurul Akilah Husna binti Muhammad Suhami, nombor matrik C20A1344. Kesan pengambilan dadah dalam kalangan masyarakat. Kesan yang pertama adalah masalah kesihatan akan terjejas. Jika seseorang mengambil dadah secara berlebihan, maka dia akan hilang selera makan dan beratnya akan turun secara mendadak. Bukan itu saja, malah dia juga akan mengalami masalah kesihatan yang kronik seperti berlaku kerosakan pada saraf otak, mata, mulut, jantung, hati dan sistem pencernaan mereka. Masalah ini kerap berlaku dalam kalangan remaja. Hal ini kerana mereka mudah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Kesan yang kedua adalah meningkatkan kes jenayah. Kes jenayah berlaku terutamanya dalam kalangan kanak-kanak dan golongan remaja. Hal ini kerana mereka merupakan golongan yang kerap ditangkap akibat terlibat dengan kes penyalahgunaan dadah. Hal ini berlaku kerana setiap manusia mempunyai sifat ingin tahu ataupun ingin mencuba sesuatu yang baharu ataupun lebih dikenali sebagai sifat injuri. Oleh itu, mereka mengambil dadah tanpa pengetahuan orang sekeliling mereka ataupun orang yang terdekat dengan mereka. Hal ini menyebabkan mereka melakukan jenayah kerana ingin mendapatkan duit dengan cara yang cepat dan senang untuk membeli dadah. Hal ini berpunca daripada kurang ataupun tidak diterima oleh ahli keluarga mereka. Oleh itu, ahli keluarga perlulah memainkan peranan yang penting untuk memberi kesedaran dan menyokong mereka yang terjebak dengan dadah. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Zayani, nombor matrik C20A1188. Saya akan menceritakan mengenai kesan yang ketiga iaitu keruntuhan akhlak dan keimanan seseorang. Hal ini dikatakan sedemikian kerana dari sudut agama, jika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu tidak akan melakukan perkara yang menyalahi di sisi undang-undang, termasuk dalam pengambilan dadah sekalipun. Jadi tidak lainlah jika seseorang itu tidak mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia lebih mudah terjerumus dengan perkara-perkara yang tidak diingini dan memberi kesan buruk pada diri sendiri bahkan orang lain. Oleh itu, kita seharusnya memberi pendidikan agama dari kecil, khususnya pada anak-anak zaman kini kerana ia dapat membentuk akhlak seseorang jika ilmu agama diterapkan dalam diri. Kesan yang keempat adalah imej negara juga akan terjejas apabila kes dadah di negara ini semakin meningkat. Hal ini kerana semakin berlakunya peningkatan kes dadah, maka sesebuah negara tersebut akan dipandang sebagai pusat transit dadah. Bahkan bukan itu saja, ekonomi negara juga akan terjejas apabila negara tersebut dikelas sebagai sebuah negara yang tidak selamat untuk dikunjungi sebagai tempat percutian. Hal ini memberi sedikit impak kepada ekonomi negara kita apabila sistem ekonomi negara mula jatuh dan mundur daripada negara-negara yang maju di luar sana. Okey, bagi langkah-langkah membendung masalah penyalahgunaan dadah. Okey, langkah yang pertama ialah daripada ibu bapa sendiri dengan cara memberi kasih sayang kepada anak. Hal ini kerana kebanyakan masalah berkaitan dengan isu penyalahgunaan dadah yang didapati di negara ini hampir 30% daripada golongan muda dan di bawah umur. Ibu bapa haruslah membantu aktiviti anak-anak harian dengan memberi nasihat yang tegas kepada anak-anak tentang bahayanya dadah agar mereka takut dan menjauhkan diri dari terjadi. Dan seterusnya, kita ambil berat dan juga bertanggungjawab dapat memberi perhatian sepenuhnya pada anak-anak sangat digalakkan dan ingin mampu menggalakkan mereka daripada terjerumus ke dalam masalah penyalahgunaan dadah cara membuatkan mereka terjaga. Selain itu, ibu bapa juga perlulah memberikan kasih sayang secukupnya kepada anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan juga kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapa lah yang membuatkan mereka tertekan dan juga mudah untuk terikut dengan gejala yang seperti dadah. Okey, langkah seterusnya adalah daripada badan-badan kerajaan.
badan-badan kerajaan atau NGO amat penting dalam menangani masalah penyalahgunaan dadah dalam negara ini. Pihak-pihak ini sangatlah bertanggungjawab untuk membina masalah sepenuhnya kerana mereka mempunyai kuasa-kuasa dan juga akta-akta untuk mereka dalam organisasi mereka. Pihak kerajaan haruslah memikirkan solusi yang terbaik dalam menyedarkan masyarakat tentang kesan dadah pada diri masyarakat dan negara melalui program-program motivasi kepada masyarakat. Tidak kiralah program motivasi daripada televisyen, radio, sidang akhbar ataupun media sosial. Masyarakat dengan cara menyebarkan berita inilah yang akan menyebabkan masyarakat lebih membuka mata dan sedar akan kesan bahaya dadah jika mereka terjebak ke dalamnya. Manakala pihak-pihak berkuasa yang lain seperti polis, agensi anti dadah kebangsaan, AADK, immigration dan sebagainya harus memperketatkan lagi kawalan sama ada darat ataupun kawasan perairan negara kerana kebiasaannya sedikit. Dadah ini berpasir di merata tempat, tidak kiralah di kawasan bandar, kampung, sempadan, kawasan laut dan juga sungai ataupun mana-mana sahaja. Dan seterusnya adalah tenaga dadah dan juga pengedar dadah ini mampu membuat dadah yang berjaya. Bagi mengelakkan masalah itu terus berlaku, pihak berkuasa telah memantau segala aktiviti yang mereka lakukan bagi mengelakkan perkara ini terus berlaku. Saya Abdul Karim bin Muhammad, bernombor metrik C20A 0891. Sedaran diri remaja penting untuk menjauhi najis dadah. Sedaran diri sendiri ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Remaja hendaklah sentiasa diberikan ingatan tentang pentingnya kehidupan pada masa hadapan. Remaja kini terlalu terdedah dengan pergaulan sosial yang tidak sihat, seterusnya menjerumuskan mereka ke dalam kancah penyalahgunaan dadah. Oleh sebab itu, kesedaran dalam diri amat penting. Mereka perlu tahu membezakan yang baik dengan yang buruk, tidak perlu mengikut terunjuk kawan kerana ikut hati mati ikut rasa binasa. Pakaian berkualiti juga adalah tunggak dalam bantu diri remaja menjadi berkualiti. Jelaslah dapat disimpulkan